Assalamualaikum guys. Jadi macam yang korang minta dalam Facebook, saya ada tanya kan, korang nak mushroom soup ke lasagna. So saya akan buat lasagna untuk malam ni. Saya akan buat lasagna untuk malam ni. Cuma lasagna ni resepi dia saya dah olah. Saya dah senangkan untuk kita buat dekat rumah. Tapi dalam masa yang sama masih lagi proper lasagna. Maksudnya saya tak ada nak shortcut sangat sampai dia jadi tak layak dipanggil lasagna, cepat sangat ke apa, tak. So first kali sebelum kita start, saya nak yang korang tahu, memang akan ambil masa yang lama. Sekurang-kurangnya 3-4 jam kot. Lebih kurang lah. Sebab saya takkan kompromi daripada segitu. A good lasagna takes time. That's it. Period. Kalau ada orang kata dia buat sekejap lah, masa sejam boleh settle, tu memang out lah. Senang cakap. Dan yang keduanya memang kena rajin sikit lah untuk buat lasagna ni. Sebab dia taklah sesimpel dish pasta yang lain-lain. Dia banyak step, banyak bahan-bahan. So kita start first dengan daging cincang. So ni adalah daging cincang saya beli tadi. Ni sekilo saya pakai. Korang boleh, ni yang saya pakai ni Australian minced beef. Obviously lebih tinggi kualiti daging tu, lebih sedap lah korang punya lasagna. Kalau korang nak pakai Ramly punya, ada yang sepaket 800 gram tu kan, itu pun tak ada masalah pun. Cuma sebab saya tak jumpa yang itu, saya nak pakai yang itu asalnya. Sebab saya nak tunjuk kat korang yang pakai yang itu pun boleh jadi sedap. Tapi saya tak jumpa, so saya beli yang elok sikit lah. Minyak sikit. Ingat pada daging cincang ni dia ada lemak yang banyak. So daging korang sikit je, minyak sikit je. Kemudian terus masukkan korang punya daging cincang. Pakai periuk yang tinggi lah untuk korang senang buat kerja. Lepas tu kita akan brownkan dulu daging ni sampai dia betul-betul brown. Lepas tu baru kita akan masukkan sayur dia lah. Ini kita akan masak sampai dia garing, sampai dia betul-betul perang. So api korang letak sederhana, jangan kuat sangat, jangan slow sangat. Mula-mula memang korang akan nampak daging ni jadi macam berair, air-air dia semua akan keluar. So lepas air semua dah keluar, dah kering, baru dia akan start browning lah. Memang akan ambil masa yang lama lah. Jadi sementara daging ni kita biar dia garing, kita akan potong sayur dulu. Sayur dia kita akan pakai bawang, saya pakai 2 biji. Carrot mungkin tak sampai sebiji lah, mungkin 3/4 macam tu saya akan pakai. Kemudian celery 2 batang dan garlic lebih kurang 10 ulas lah. Pertama sekali kita akan cincang bawang putih dulu sampai betul-betul lumat. Tak payah pening sangat macam mana cara korang nak cincang. Yang penting dia lumat, tu je. Untuk carrot pula kita akan sagat je, tak payah nak pening-pening nak potong. Kita akan pakai bahagian yang besar ni, jangan pakai yang kecil ni. So kita sagat je dia. Saya mungkin pakai dalam 3/4 lah, sebab carrot ni besar. 3/4 daripada ni lah. Untuk celery sama juga, kita akan cincang. So cara paling cepat tu korang cincang, potong jadi 4 bahagian je macam ni. Lepas tu korang potong je terus, slice je ni penipis. Lepas tu korang cincang je lah kot mana pun. Yang penting dia cincang sampai lumat. Last sekali baru kita potong bawang. Kenapa last sekali? Yang ni dalam buku tak tulis. Sebabnya kalau korang potong first, sampai ke sudah lah korang menangis. So cara paling senang untuk kita cincang lumat bawang ni, saya potong separuh tadi. Lepas tu saya potong macam nak cakap ni, saya potong macam slice tapi tak sampai ujung. Lepas tu kita pusing. Lepas tu baru kita slice macam ni, melintang pula. So kita akan terus dapat dia jadi macam chop macam tu. Lepas tu nanti bila siap, kita akan lalu sekali lagi lah bagi dia lumat. Korang boleh nampak kita punya daging sekarang dah betul-betul garing. Macam ni yang kita nak. Selagi tak sampai tahap ni, korang masak lah. So sekarang kita boleh masukkan kita punya sayur-sayur. Orang panggil ni, orang Itali panggil sofrito. Basically bawang, carrot dan celery. Bawang putih tu optional lah. Cuma kalau saya memang wajib lah masuk. Sebab memang rasanya jauh lebih sedap lah pada saya kalau ada bawang putih. So masukkan korang punya sofrito. Again,
api medium. Lepas tu kita akan masak sofrito ni sampai dia wangi, sampai dia punya bau mentah tu hilang. Bila korang punya sofrito dah wangi, korang boleh bau. Sekarang masukkan fresh rosemary dengan tangkai-tangkai semua sekali, tak payah pening-pening. Sekali dengan fresh thyme. Kalau anda kata korang tak ada dua-dua benda ni, tak payah risau, tak perlu masukkan pun. Cuma kalau ada, jauh lebih sedap lah, jauh lebih wangi lah. Sebabnya rosemary dengan thyme, flavor dia memang pair nice dengan beef tu. Lepas tu korang akan masak dia, tumis dia sampai wangi, lebih kurang 3 minit lah macam tu. Bila rosemary dah wangi, korang boleh masukkan Prego. Yes, saya pakai Prego. Kenapa saya pakai Prego? Sebabnya satu, Prego ni senang nak dapat, gas pimat pun ada jual. Yang kedua, lebih senang lah untuk kita masak kat rumah kalau pakai Prego. Kalau kat restoran, kita orang pakai tomato passata. Itu satu, susah nak cari. Dia benda tu pada Itali lah. Yang keduanya, harga mahal sikit. Jadi untuk kat rumah sebenarnya boleh pakai Prego lah. Untuk sekilo daging tadi, saya pakai 3 tin. Saya akan pakai 3 tin. Kemudian, lepas korang dah masukkan semua ni, dalam tin ni, masukkan air lebih kurang separuh. Lepas tu campur dalam ni. Saya lupa cakap tadi, saya tak tahu kenapa sebenarnya, tapi bila saya testing kan kalau korang perasan dekat kedai, dia ada 2 jenis tau Prego. Satu, maksudnya tomato, still tomato. Cuma satu tin, lagi satu dalam botol kaca tu. Saya perasan yang dalam tin ni lagi sedap daripada yang dalam botol kaca tu. Yang botol tu rasa dia macam pelik sikit. Seriously saya tak tahu kenapa, memang kilang dia lain agaknya kot. So saya sarankan korang pakai yang tin punya lah berbanding dengan yang kaca tu. Dah masukkan Prego tadi, korang boleh terus masukkan seasoning dengan bahan-bahan lain sekaligus lah. So first, susu. Yes, kenapa susu? Sebab dia akan bagi rasa yang creamy lah, rasa yang fulfilling nanti bila dah siap. Saya masukkan lebih kurang dalam setengah gelas lah macam tu. Untuk kuantiti daging sekilo tadi, lebih kurang setengah gelas. Kemudian Liemperin sikit je, cukup. Kemudian sos cili, tomato sikit je, lebih kurang 2 sudu macam tu. Kemudian antara rahsia juga untuk masak kat rumah, no stock cube yang lembu punya, yang beef punya. Sebabnya kita pakai daging, so kita pakai yang lembu lah. Kalau tak nak letak pun tak ada masalah. Cuma kalau korang letak, dia punya flavor lebih intens lah. So untuk start, saya akan pakai setengah dulu. Sebab benda ni masin, saya akan pakai setengah dulu. Dan macam biasa garam, saya pakai saya punya favourite lah, Maldon Smoked Sea Salt. But then again, garam biasa pun tak ada masalah. Sikit je dulu, ingat, you can always add more, but you can never take it back. So season sikit-sikit dulu. Dan last sekali, black pepper lah. So masukkan banyak juga lah black pepper ni. Kalau dalam sudu adalah lebih kurang 1 sudu besar kot, lebih kurang. Masukkan juga gula. Lebih kurang, kalau untuk kuantiti saya masak ni, saya akan masukkan 2 sudu dulu lah. Lepas tu kita akan adjust lah in the end. Kemudian kita akan kacau semua ni sampai sebati. Api maksimum, kita bagi dia boil. Bila dia dah menggelegak, betul-betul menggelegak, kecilkan api paling kecil sekali. Kemudian tutup. Lepas tu orang biarlah dia masak. Sementara tunggu bolognese tu masak, kita akan buat dia punya ni lah, sos bechamel dulu, yang korang panggil cheese sauce biasanya. Saya akan start dengan lebih kurang setengah buku butter. Memang banyak pakai. Butter ni dah nampak lembik lah sebab saya dah biar dekat luar lah. Lebih kurang setengah buku butter. Lepas tu api slow je, api yang paling kecil sekali dulu. Saya akan masukkan tepung gandum. So basically apa yang saya buat sekarang ni, nama dia dalam French cuisine orang panggil roux, R-O-U-X ejaan dia, roux.
So benda ni adalah ejen pemekat lah. So saya akan pakai lebih kurang 1 sudu besar full lah tepung gandum. So kita akan masak tepung ni sampai dia punya bau tepung yang mentah tu hilang. Lebih kurang 2 minit macam tu lah. Kita tak nak colour dia bertukar. Kita tak nak colour dia jadi makin gelap. Sebab sebenarnya roux ni dia ada 3 jenis. White roux, blonde roux, brown roux. So kita nak buat white roux je sekarang. Bila tepung korang dah masak, masukkan susu sikit demi sikit dulu. Korang akan nampak dia akan jadi pekat. Nampak? Dia akan nampak jadi pekat macam tu. So masukkan lagi sikit demi sikit. Continue kacau. Saya sarankan korang pakai whisk lah, senang. Masukkan susu sampai dia akan jadi macam cheese sauce lah basically, yang biasa korang nampak kan, cheese sauce yang pekat tu kan. Dia punya konsistensi jadi macam tu. Bila dah pekat, boleh nampak dia dah pekat ni kan. So kita akan tambah mozzarella cheese yang dah parut, lebih kurang segegam besar, dan juga sekali dengan parmesan cheese lah, lebih kurang 1 genggam besar jugalah. Lepas tu kita akan letakkan garam dalam ni, season. Lepas tu korang rasa. Kalau rasa dah ngam semua, boleh tutup api terus. Jadi inilah hasilnya bolognese yang saya dah masak lebih kurang 1.5 jam dah. So korang nampak dia dah jadi betul-betul sebati tau. Korang dah macam tak boleh nampak dah antara bawang, sofrito semua tadi. Semua dah sebati dengan daging tadi. So macam ni yang kita nak. Cuma satu rahsia saya nak bagi tahu. Bila korang nak buat lasagna, korang buat bolognese untuk buat lasagna, pastikan korang punya bolognese tu dia cair sikit daripada biasa tau. Masih pekat, tapi bukanlah terlalu pekat macam yang kita nak makan dengan pasta. Sebab dia air yang dalam ni tadi akan diserap oleh lasagna sheet tu masa dia masak dalam oven. So kalau andai kata korang buat yang ni kering sangat, so nanti yang masa kita masak dalam oven, pasta tu tak akan masak elok. Dia akan jadi macam keras macam tu. Dia tak akan jadi macam just nicely cook lah. So itu rahsia dia lah. Untuk tempoh masa masak, memang saya sendiri masak 1.5 jam. Tak ada shortcut untuk masa tu sendiri. So paling kurang pun 1 jam lah. Kalau korang ada masa tambahan, lebih bagus 1.5 jam, 2 jam. Kemudian ini bolognese yang kita akan pakai. Ini pula adalah bechamel sauce, ataupun lebih tepatnya mornay sauce. Basically saya buat daripada tepung semua tadi. Saya dah letakkan cheese dalam dia. So ini kita akan layer-layer lah antara lasagna tu nanti. So macam mana kita akan layer, itu akan bersambung pada video yang kedua. Sebabnya video pertama tu dah panjang, saya fokus pada buat 2 sos ni. Yang kedua nanti kita akan assemble, kita akan bakar. So kita akan tengok hasil dia macam mana. Assalamualaikum.